Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini tajuk kita berkenaan dengan regulator rectifier, atau ada orang panggil cut up, ada orang panggil cut out, ada orang panggil cut off. Itu benda yang sama lah. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tengok pada penamaannya, kenapa nama dia ada banyak ni, padahal bendanya itu je. Okey. Nama sebenar dia secara international adalah gabungan dua ni, regulator rectifier. Dan kalau di kalangan peminat motosikal, biasanya kita akan panggil cut up, cut out, cut off, ataupun rectifier saja, tak sebut regulator. Okey. Yang pertama kita tengok dari segi penamaan ni, regulator daripada perkataan regulate. Regulator ni daripada perkataan regulate. Maksud regulate ni adalah kawal. Okey. Arus yang dikeluarkan oleh coil magnet itu mengikut RPM. Arus dari coil magnet, arus AC daripada coil magnet ini dia ikut RPM. Dia bergantung kepada RPM. Berapakah kelajuan enjin? Maknanya RPM rendah, voltan yang keluar daripada situ rendah. RPM tinggi, voltan yang dikeluarkan tinggi. Jadinya fungsi regulator rectifier ni dalam keadaan kawalan ni adalah mengawal voltan. Okey, mengawal voltan ataupun voltage. Kawal voltage ni supaya berada pada tahap tertentu. Katalah voltage itu kita limit dia adalah 14 volt. Katalah 14 volt kita letak. Katalah limit dia 14 volt. Maka sekiranya pada RPM tinggi, voltan daripada coil magnet tu menjadi 20 volt. Maka ada beza 6 volt kan. 6 volt ni beza 6 volt ni akan dipotong. 6 volt cut off. 6 volt cut out, dikeluarkan. Ini yang timbul perkataan cut up ni tadi. Cut up, cut out, cut off ni adalah daripada jumlah lebihan volt ni yang dikeluarkan sekiranya telah mencapai limit tu. Limit dia kita nak 14 volt. Tapi daripada magnet keluar 20 volt. Maka yang keluar daripada regulator rectifier tetap 14 volt. Berapa RPM pun. Dari segi rectifier pula, ni nama dia satu lagi, rectifier. Rectifier itu daripada perkataan rectify. Rectify maknanya betulkan. Kenapa nak perlu, apa yang dibetulkan adalah arus AC yang daripada magnet tadi akan ditukar menjadi DC. Proses penukaran arus AC kepada DC ini dipanggil rectification.
pembetulan. Kenapa dipanggil pembetulan? Sebab arus AC ni dia pelik sikit. Dia bukan searah, dia dua arah. Dia berbentuk, kalau kita tengok arus AC ni, katalah sini positif 12 volt, puncak yang bawah ni pula dia negatif 12 volt. Maknanya ikut pusingan tu, dia magnet tu, kekutuban ataupun polariti arus tu berubah. Sekejap dia positif 12 volt, lepas tu dia jadi negatif 12 volt, tetap 12 volt tapi polariti dia berubah. Jadi ini apabila dibetulkan, kalau ikut graf DC, arus DC ini, DC kalau katakan 12 volt, dia plus 12 volt, dia tegak aja sepanjang masa dia 12 volt. Jadi tukaran daripada AC yang berbentuk sinusoidal wave macam ni kepada DC yang berbentuk lurus macam ni dipanggil proses rectification. Maknanya dia rectify, dia betulkan yang bengkang-bengkok ni jadi satu garis lurus daripada AC kepada DC, daripada arus ulang-alik kepada arus terus. Barulah boleh digunakan untuk cas bateri, sebab bateri itu adalah dia menyimpan dan dia mengeluarkan arus terus DC. Kalau dalam bentuk AC, kita tak boleh nak cas bateri kita, sebab bentuk arusnya, dia punya kekutupan dia berubah-ubah setiap cycle. Sedangkan untuk cas bateri ada positif, negatif. Ada dua terminal kan, satu terminal positif, satu terminal negatif. Untuk cas bateri ni mestilah kita sambungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Tapi untuk arus AC ni, positif dengan negatif dia sentiasa bertukar-tukar setiap pusingan. Sebab itu arus ulang-alik AC ni tidak boleh digunakan untuk cas bateri. Okey. Di sini kita ada contoh 3 jenis regulator rectifier. 3 jenis regulator rectifier yang ni adalah Honda EX5, yang ni Modenas Chris 110, Chris yang lama tu. Yang ini adalah Yamaha TZM 150cc. Okay, kalau kita tengok kat sini, semuanya ada 4 pin. Dan ini adalah ini tak berapa nampak. Ini 4 pin, ini 4 pin, ini pun 4 pin. Hampir semua jenis motosikal yang sisi kecil yang ada dalam pasaran sekarang, sistem regulator rectifier dia macam ni lah, sistem 4 pin. Sistem 4 pin ni, kita ambil. Sistem 4 pin ni secara armnya dia begini. Ini regulator rectifier. Kemudian ada satu unit regulator di sini. Satu unit regulator di dalam ini. Kemudian ini masuk daripada coil magnet. Ini keluar ke lampu dan dihubungkan ke regulator ni.
Maknanya daripada coil magnet ni, coil magnet ke lampu, sistem lampu depan apa semua, lampu depan, lampu belakang, tidak ada rectification. Maknanya daripada coil magnet tadi AC, dia hanya dikawal dari segi voltage dia supaya tak berapa tinggi, supaya lampu tak mudah terbakar, dan dia keluar ke lampu pun masih lagi AC. Cuma dikawal voltage tu jangan tinggi sangat. Kemudian ada satu unit lain. Unit ini rectifier. Masuk daripada coil magnet juga, AC. Kemudian dia akan keluar ke bateri. Ke bateri untuk mengecas bateri. Yang ini dia masuk AC, dia keluar DC. Dan untuk unit ini juga dia ada, sebelum keluar daripada rectifier ni, ada satu kotak lagi. Dia ada regulator dia sendiri. Dia ada regulator dia sendiri. Dan semua ni, regulator untuk lampu, regulator untuk bateri, untuk voltage bateri, regulator untuk dan unit rectifier ni, semua sekali ni akan ada dihubungkan ke bumi. Dia akan dihubungkan ke wayar bumi. Buminya sama, wayar buminya sama. Ada satu wayar bumi ni. Yang ini, regulator yang ini pun akan dihubungkan ke satu wayar bumi yang sama. Wayar bumi itu, kalau dekat motosikal, disambung ke body lah. Okey. Fungsi regulator ni tadi, apabila dia masuk daripada coil magnet ni, kalau untuk yang lampu ni, kita tengok, dia satu line yang sama. Maknanya, wayar yang sama masuk, atau wayar atau terminal yang sama, masuk daripada coil magnet, terminal tu jugalah yang keluar ke lampu tadi ni. Sebabnya dia tak ada menjalani proses rectification tadi. Maknanya dia masih AC. Tapi dia hubungkan kat tepi ni dengan regulator ni. Regulator ni tetap boleh kawal. Kalau kita tengok macam macam mana satu pin yang sama, wayar yang sama lah masuk daripada coil magnet, wayar yang sama juga keluar ke lampu. Macam mana dia boleh kawal? Memang dari segi kalau nampak dari segi kotak-kotak macam ni macam tak logik, tapi sebenarnya kalau dari segi electrical memang boleh. Dia ada ini, regulator bersifat dia, kalau macam air tu lebih kurang macam injap lah. Injap pengawal, maknanya kalau sampai kepada voltage tertentu, regulator ni dia akan keluarkan, akan shunt voltage lebihan tadi ke bumi, melalui resistor lah. Jadi hasilnya akan regulator tu dia akan jadi panas, sebab
bila dia buang lebihan voltage tadi, lebihan voltage tu perlu buat kerja lah, perlu ditukarkan menjadi bentuk tenaga yang lain. Ya, ini ditukar dalam bentuk tenaga haba. Sebab itu, kalau kita tengok regulator rectifier ni, semuanya body dia aluminium ataupun ada setengah-setengahnya besi, tapi semuanya ada sirip macam ni untuk membuang haba. Fungsi dia dari segi litar tak ada, tapi fungsi utama dia yang penting, kenapa perlu dia buat badan dia dengan logam macam ni adalah untuk membuang haba. Sirip-sirip ni tujuan dia adalah untuk membesarkan dia punya luas permukaan supaya haba lebih mudah dikeluarkan. Kalau tidak, nanti regulator unit tu dia akan jadi makin panas, lepas tu hangus, bakar, short. Okey. Kemudian okey. Kalau kita tengok kat sini, disebabkan regulator ni bersifat sebagai injap kawalan untuk memastikan voltan ke lampu tidak terlalu tinggi. Ada satu keadaan di mana dalam Facebook orang tanya kenapa motosikal dia bila makin tinggi RPM lampu jadi makin malap. Injap kat sini, regulator ni, bahagian regulator ni bila dia dah rosak, maka dia jadi tak menentulah jumlah voltan tu. Maknanya sepatutnya dia akan maintain pada limit yang tertinggi, katalah 14 volt tadi tu. Tak kira walaupun RPM semakin tinggi ataupun voltan daripada coil magnet semakin tinggi, dia tetap keluarkan maksimum 14 volt. Tapi bila dah rosak, ada mengikut yang kejadian yang dia tadi, yang ada sahabat tu dia adukan, maknanya bila RPM makin tinggi, lampu makin malap. Maknanya regulator ni, apabila voltan daripada coil magnet tu makin tinggi, jumlah yang dia buang keluar ke body ni, ke earth, makin banyak, makin tinggi. Maknanya tadi kalau daripada coil magnet tu 20 volt, tiba-tiba dia keluarkan katalah 10 volt, tinggal yang ke lampu tinggal 10 volt saja. Sedangkan sepatutnya kalau daripada coil magnet tu 20 volt, dia hanya perlu keluarkan 6 volt saja dan biarkan 14 volt pergi ke lampu. Okey. Ada satu kejadian lagi. Sahabat kita daripada Kelantan hari tu, lampu dia terus tak hidup. Sebab apa? Bahagian regulator ni dia short terus dengan body. Maknanya segala voltage daripada coil magnet tu semua dia buang ke body. Bahagian regulator ni jadi panas, hangus. Kemudian dia overload sampai pergi ke coil magnet ni. Coil magnet pun hangus juga sebab overload. Nanti kita akan sentuh di video lain lah, berkenaan dengan fungsi dan cara kerja coil magnet. Tapi salah satu perkara yang boleh menyebabkan coil magnet tu hangus, overload. Apabila regulator ni tak bekerja dengan betul, dia short terus dengan body. Segala voltage, segala arus daripada coil magnet terus dia shunt, dia terus buang ke body. Regulator ni hangus, dengan coil magnet tu sekali boleh hangus kalau dibiarkan. Okey, itu bahagian regulator untuk lampu. Kemudian untuk cas bateri ni, kita tengok dia rectify dulu.
dia rectify. Maknanya kat sini dia tukar jadi DC dulu. Dia tukar jadi arus terus dulu. Lepas tu barulah dia regulate. Barulah dia buat dia kawal dia punya apa dia punya voltan tadi. Jadi kat sini ni, kalau bahagian rectifier yang rosak, kita tengok di wayar merah yang ke bateri itu, di wayar yang cas bateri itu, akan ada bacaan AC. Kalau ada bacaan AC dekat sini, ini bermakna rectifier ni ada masalah. Sebab kalau rectifier ni okey, kita tak boleh ada apa-apa bacaan AC dekat wayar merah yang ke bateri. Satu lagi, regulator ni, kalau dia ada masalah, apa yang bacaan yang ke bateri ni, dia akan jadi terlampau tinggi atau terlampau rendah. Maknanya sama ada dia apa semuanya dia buang ke body ataupun semuanya dia tak sekat. Kalau daripada sini daripada magnet tu datang 20 volt, dia tukar je pada DC, 20 volt tu juga masuk ke bateri. Akibat dia kalau tinggi sangat voltan untuk cas bateri ni, bateri akan rosak. Kalau voltan tinggi ke bateri, bateri akan cepat rosak. Okey, itu fungsi yang kedua lah. Satu lagi fungsi penting kalau kita tengok kat sini, walaupun kita tengok sini ni rectifier, regulator untuk cas bateri ni, semuanya ada hubungan dengan earth. Semuanya bersambung ke wayar earth ni, yang wayar earth yang sama ni. Tapi dia juga ada diode. Ada diode yang mengawalnya supaya hanya cas, arus hanya boleh mengalir dari rectifier ke bateri. Tapi tidak boleh mengalir daripada bateri, daripada positif bateri tadi ke earth sini. Kalau ada kebocoran, maknanya diode kat sini dah tak berfungsi, maka bateri akan cepat lemah, cepat habis, cepat hilang cas. Sebab bila kita dah tutup kunci pun, wayar merah tu tetap bersambung dengan bateri. Kalau daripada wayar merah tu boleh terus boleh tembus, boleh arus boleh terus bergerak ke earth pada rectifier tu, maka bateri tu akan kehilangan cas walaupun kita tak on kunci. Okey, saya rasa setakat tu je. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya dalam ruangan komen ataupun mesej saya. Ini untuk bahagian pertama. Nanti bahagian kedua video ni, insyaAllah kita akan tunjukkan macam mana cara untuk kita pasang regulator rectifier EX5 ni di TZM. Boleh buat. Saya dah buat dan cuma saya tak videokan. Saya akan buat video, saya akan up videonya di video kedua ni, di bahagian kedua nanti. Ini bahagian pertama hanya dari segi teori saja. Okey, sekian saja. Terima kasih.